pasukan yang berada di tangga teratas ketika ini. Kedudukan bagi pasukan Terengganu bergantung kepada mereka. 45 minit yang seterusnya. Dari Hadi Yahya dan juga Manak Mamat di bahagian hadapan, Ismail Faruqi dan juga Syafiq Alwi di bahagian tengah, Ahmad Nordin Alias dan juga Joseph Karangti di sebelah tepi. Semuanya perlu mainkan peranan. Dari Hadi, belum ada percubaan pertama dapat dilakukan. On target yang pertama dilakukan oleh Hadi, yang telah mendapat perhatian banyak pihak sekarang ini selaku penjaring terbanyak. Nur Syarul Idlan Taraha mencabar beliau untuk anugerah kasut emas. Canturu, backheel yang liar, yang sia-sia dilakukan. Joseph Karangti, kalau dilihat kepada barisan pemain-pemain simpanan pasukan Terengganu pun yang boleh tampil untuk menjadi penyelamat di sini, mungkin Wan Alif Jasmi ataupun Zarif Hasna yang sentiasa dimasukkan selaku pemain gantian pada skuad Terengganu musim ini. Tidak ada pertukaran pemain dilakukan oleh kedua-dua jurulatih. Pas tadi, peluang untuk Hadi, tapi lebih cepat. Hadi pula offside. Syahrizan juga pantas meluru untuk menangkap bola itu. Selepas berlaku sedikit kelang kabut, salah faham, kerana bola itu ditampan sebenarnya oleh salah seorang pemain Kelantan. Daud Su pula mengalami kecederaan ketika ini. Agak malang juga ya Richard, kerana perlawanan yang sebegitu penting berlangsung beberapa hari selepas pemain-pemain kebangsaan kembali daripada luar negara. Dan kemudiannya, yalah, anda pun pernah mengatakan bahawa pemain-pemain perlu, kata orang tu, menyimpan tenaga, dan juga kalau mereka lebih konsentrate kepada permainan, mungkin tumpuan di situ dapat diberikan kepada penggunaan tenaga untuk peranan-peranan seperti ini. Ya, dan sudah tentu apa yang kita lihat di proses recovery yang memang peranan penting di sini ya. Dan pemain harus pandai menjaga diri dan juga recovery apa yang mereka buat sebelum bermain sesuatu perlawanan itu mustahak. Peluang Kelantan untuk melebarkan kedudukan di tangga teratas menjadi 50 selepas 24 perlawanan. Muhaimin, pemain-pemain Kelantan pastinya akan lebih rileks untuk mereka perlahankan rentak dan juga asalkan apapun Daud Su agak keras letakannya ke atas Joseph Karangti sebentar tadi. Lagi sekali tendangan yang dilakukan oleh Marzuki amat mengecewakan barisan hadapan. Yang nyata Richard, yang boleh saya katakan, Terengganu terasa kehilangan Asyari Samsudin. Ya, sudah tentu sedikit sebanyak ada impact dalam jentera serangan mereka. Namun percubaan yang sebegitu tadi tidak harusnya berlaku kerana beliau harus melihat ruang dan kepada rakan beliau berada di hadapan pintu gol selagi sudah menghantar dari sebelah kiri. Pantas serangan ini diambil. Seterusnya mereka kehilangan bola. Kenapa mereka tak tunggu terlebih dahulu? Ini yang katakan mereka tidak boleh gopoh ya. Jawapan yang diberikan sebenarnya tadi oleh Joseph Karangti. Dia kata nak cepat untuk Ismail Faruqi. Tendangan gol baik dari Syarizan. Manudin, Mas Lizam,
diapit oleh Aziz dan juga Rizal Fahmi. Crossback hanya melintasi sahaja Hadi. Sebenarnya satu hantaran yang cantik, ya. Cantik. Sebenarnya kalau anda lihat, kerana Manaf mengawal bola dengan kaki kanan dan kemudiannya pusing dengan kaki kiri. Oh, Hadi sepatutnya menyerang bola itu. Betul. Attack bola itu selain daripada lari sehingga tidak mempunyai sudut untuk membuat sesuatu. Tapi itu hantaran yang sebenarnya cantik. Ya, memang cantik. Dapat dilakukan oleh Manaf Maman. Ya, Jana. Kualiti ada di situ. Ya. Pak Tirati, Nurul Azwan Roya, juga satu keling cross yang dilakukan, cuba mencari semula Matyo. Suan Salahuddin mungkin tenggelam sedikit namanya untuk permainan malam ini, biarpun menjalankan gol yang pertama tadi. Ya, sebenarnya beliau tidak banyak melibatkan kiri dalam serangan tadi, ya, dan banyak membuat pertahanan. Helmi adalah antara fullback yang begitu rajin sekali untuk membuat overlapping. Oh, cantik. Rempatan kata orang tu first timer terus dilepaskan oleh Ahmad Nordin Alias. Dia tak tunggu lagi, bola tu bounce sekali saja. Lihat bagaimana Syahrizan melayangkan badan. Kalau tak buat apa-apa, masuk tu Richard. Ya, satu tindakan yang bijak kerana beliau sudah melihat sedikit ruang di antara palang gol dan juga penjaga gol, dan beliau membuat keputusan itu. Tangguhkan. Free header yang dapat dilakukan sebentar tadi oleh Marzuki. Dia menjadi penyelamat di Kota Baru. Apakah malam ini nak bertindak lagi? Kerana tandukannya tadi tanpa dicabar oleh mana-mana pemain Kelantan. Kita dapat lihat ada kesungguhan yang ditunjukkan oleh Terengganu selepas terlihat ini. Ya, ini tanda yang positif ditunjuk oleh pemain Terengganu kerana mereka ingin marah ke hadapan, ingin mantap di bahagian pertahanan Kelantan untuk memberi tekanan kepada pemain-pemain pertahanan Kelantan. Kalau perhatikan juga cara Syahrizan tadi, memang dia alert, Richard. Ya. Dia cepat untuk melayangkan badan. Canturu ketika itu. Tak sampai. Ini juga mungkin boleh membawa padah. Lihat Hadi dikejar oleh dua pemain sekarang ini. Hadi dalam kotak penalti. Keluar. Ya, satu break attack yang begitu menarik dilakukan oleh para pemain Terengganu tadi. Satu break yang begitu cantik, ya, kita lihat di situ, dan penyudahan yang saya rasa walaupun padat tetapi terus ke tangkapan penjaga gol. Dari Hadi sebentar tadi berjaya melepaskan diri, cuba dikejar di sana dan kemudiannya melorongkan bola ke tengah dari Ismail Faruqi yang kemudiannya berlaga pula dengan Rizal Fahmi. Ini peluang yang baik sebenarnya, Richard. Ya. Di kala Ismail Faruqi juga berhati-hati supaya tidak mengalami kecederaan yang lebih serius. Tapi dia datang dari belakang tadi pada posisi yang begitu cantik. Hadi, itulah persembahan yang terbaik sepanjang permainan ini, setakat ini dari Hadi Yahya. Kerana apa yang dilakukan menerusi hantaran lintang sebentar tadi, Richard, memang tepat menderakan. Syafiq Izwan memintas dari belakang. Joseph Karamti. Dia berjaya dapatkan sepakan apa cuma. Dia diasak oleh Manaf Muhammad sebentar tadi. Fahmi.
Akhirnya yang mengalami kecederaan sedikit adalah Madio, tapi diteruskan permainan, advantage diberikan oleh pengadil. Kalau nak bertindak, pengadil perlu bertindak sekarang. Ya, para pemain Terengganu harus juga berhati-hati dalam aspek tackle lah, terutama di bahagian kawasan penalti mereka, dan ini akan menjejaskan kawalan mereka. 1 gol lagi akan terus memadam semangat Terengganu. Tetapi sepakan penjuru yang ketiga ini juga bakal menentukannya. Kerana dari pihak tangkapan kemas Syarbini Alwi dihantar terus ke atas kerana Hadi kesarangan. Kedudukan di Paroi yang tak berubah. Gol awal lagi pada awal permainan separuh masa yang kedua. Izwan. Ya, itu yang saya katakan tadi, tackle sebegitu harus diberi tumpuan, kerana sekiranya berlaku kekesaran di situ, maka satu kawasan dan jarak yang bahaya untuk Ismail Faruqi perlu relax ya. Dia tak perlu terbabit dengan perbalahan dengan mana-mana pemain ataupun pegawai, kerana dia cuba menolak Izwan keluar padang supaya diberikan rawatan di luar. Ismail perlu relax. Ya, sebenarnya Ismail harus beri tumpuan dalam perlawanan permainan, tidak melibatkan diri dalam tikam lidah dengan para pegawai di bangku simpanan Kelantan, dan ini tidak mencerminkan satu tindakan yang bijak terhadap daripada beliau. Itu dia Ismail Faruqi. Dia tak sepatutnya buat begitu. Muncul pengadil tidak bijak juga untuk menenangkan keadaan. Izwan tidak dibenarkan masuk terlebih dahulu. Pemain-pemain Terengganu perlu gunakan semangat di Darul Makmur untuk mereka bangkit. Curling shot baik, tangkapan kemas sekali lagi ditunjukkan oleh Syarbini Alwi. Bola tinggi memang milik Syarbini. Ya, Daud Su di seberang sana. Ismail Faruqi coba mencari Manaf, tak sampai kepada Manaf Maman. Rizwan, pandangan pertama kurang kemas tapi berjaya mengawal semula. Manaf Maman, counter attack dari pasukan Terengganu. Terlalu sukar untuk Joseph Karangti. Apakah ada percuma diberikan kepada Terengganu? Sekarang ini pemain-pemain sudah nampak macam hilang fokus kepada game, Richard. Ya, ini yang saya katakan, dalam tempo permainan sebegini, kekuatan mental main peranan penting kepada dua-dua pemain daripada kedua pihak pasukan, kerana momentum ini akan menguji kekuatan mental, dan sekiranya sesiapa yang membuat kesilapan individu boleh membawa pada Cross Favos yang dilakukan sebentar tadi kepada Marzuki. Sepakan gol untuk pasukan Terengganu, untuk pasukan Kelantan. Tapi hantaran yang jauh dilakukan oleh Ismail Faruqi. Tolak-menolak juga berlaku di seberang sana. Dalam pada itu kita harapkan penonton-penonton tidak baling objek ke dalam padang. Kita memang nak lihat perlawanan ini berakhir dengan, kata orang tu, fair game lah di antara kedua pasukan. Biarpun kita tahu hangatnya saingan di antara kedua ketika ini. Ya, Zainal, ini juga satu preview untuk penonton-penonton kedua-dua pasukan, kerana mereka juga akan berada di Stadium Putra nanti pada 11 hari bulan nanti. Game round yang pertama, kata orang. Ya. Syafiq, Mas Lizam, Marzuki, jauh antara Marzuki, tempat kepada Mat Nordin alias sepakan percuma. Daud Su
Asakan dari belakang tadi menyebabkan beliau mengutip kad kuning. Oh, satu late tackle ya. Yep, itu dilakukan oleh bekas pemain kebangsaan ini. Kali ini Helmi tidak naik, tetapi Marzuki dalam kotak penalti. Dari Ismail Faruqi sekali lagi. Syarizan menumbuk angin saja. Yang jelas kita lihat rata-rata pemain Kelantan mempunyai 7 hingga 8 pemain berada di kawasan pertahanan mereka semasa insiden itu berlaku. Ya, bijak. Balik semula kepada Badirati. Syarul Idlan memintas Canturu, dikeluarkan oleh Marzuki.